Assalamualaikum. Jom belajar bersama Ustazah Amirah. Topik perbincangan kita pada kali ini dalam pendidikan Islam bidang akidah bertajuk Kekuatan dan Kekuasaan Allah, Unit 1, Al-Qadir. Al-Qadir merupakan salah satu daripada 99 nama-nama Allah. Al-Qadir bermaksud dari segi bahasa yang menentukan, manakala dari segi istilah bermaksud Allah Maha Berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak atau iradat dan ilmunya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaykum 'adzaban min fawqikum أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Maksudnya, katakanlah dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa bala bencana dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam kepada sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai cara supaya mereka memahaminya. Jom sama-sama kita lihat apakah bukti Allah bersifat dengan nama Allah Al-Qadir. Yang pertama, Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar layaqulunna Allah fa anna yufakun. Maksudnya, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya. Bukti yang kedua, Allah berkuasa menukar siang dan malam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 5, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Maksudnya, dan pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta pada peredaran angin. Semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya serta keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Bukti yang ketiga, Allah berkuasa mencipta langit dan bumi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 99.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Maksudnya, tidakkah mereka mahu memikirkan dan meyakini bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan orang-orang yang seperti mereka dalam bentuk yang baharu, padahal ia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Dalam pada itu, orang-orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Keempat, Allah berkuasa mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul, dan Kitab Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Bukti yang kelima, Allah berkuasa menurunkan hujan dengan sukatan tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Wa anzalna minas samaa'i maa'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Maksudnya, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Bukti yang keenam, Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan semuanya itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Tentulah berkuasa. Al-Qiyamah ayat 40. Jadi, berdasarkan bukti-bukti tadi, marilah sama-sama kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian. Terima kasih.